Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, cikgu nak terangkan tentang cikgu nak masuk tajuk baru, cahaya dan optik, dan cikgu nak terangkan tentang subtopik yang pertama iaitu pembiasan cahaya. Kita teruskan kepada point. Seperti yang kamu lihat dalam gambar. Gambar di sini. Ada gambar cawan dan juga ada straw di dalam cawan ni. Seperti yang kamu nampak, ini adalah objek yang sebenar dan ini adalah kita punya image. Kita tak nampak straw itu berada di sini. Kalau ikut logiknya berada di sini, tapi instead kita nampak image straw ni berada sedikit ke tepi macam ni kan. So kesan ini adalah sebenarnya disebabkan oleh fenomena pembiasan cahaya. Ini kita panggil fenomena. Fenomena pembiasan cahaya. So ini adalah dia punya contohlah keadaan yang berlaku pembiasan. So untuk subtopik ini, kita akan bincangkan tentang indeks biasan, hukum Snell, mengeksperimen untuk menentukan indeks biasan. Yang ini kita akan tangguh dulu. Dan yang terakhir ialah menerangkan dalam nyata dan dalam cahaya. 6.11 tentang konsep pembiasan. So dekat sini cikgu ada satu gambar yang menunjukkan apakah syarat-syarat yang perlu ada untuk sesuatu cahaya tu dibiaskan. So kita baca dulu definisi. Fenomena yang disebutkan sebagai pembiasan cahaya, apabila dia berlaku disebabkan perubahan hal laju cahaya. Apabila dia merambat melalui medium yang berlainan ketumpatan optik. Sebelum kita pergi lebih lanjut kepada definisi, cikgu nak kamu faham dulu apa itu ketumpatan optik. Waktu kamu tingkatan 1, kamu sudah belajar tentang konsep ketumpatan. Contoh kamu masukkan minyak dalam air, kamu akan dapati minyak berada di atas. Maksudnya minyak dekat situ kita sebut sebagai kurang tumpat daripada air. Iaitu kita kita kira menggunakan formula jisim bahagi dengan isi padu. Minyak ketumpatan dia kurang daripada air. Tapi ketumpatan optik sedikit berbeza. Kita menggunakan bahan yang sama, minyak dan air, kita akan dapati minyak sebenarnya lebih tumpat ketumpatan optiknya berbanding air. Jadi kamu tak boleh samakan konsep ketumpatan yang kamu belajar waktu sains tingkatan 1 dengan ketumpatan optik. Macam mana kalau kamu tanya cikgu macam mana nak kira ketumpatan optik? Ketumpatan optik ni sebenarnya along the way kamu belajar bab ini, kamu akan kenal pastilah siapa objek yang tumpat, siapa yang objek kurang tumpat. So kita berbalik kepada definisi. Pembiasan cahaya berlaku disebabkan oleh perubahan hal laju cahaya. Untuk sesuatu benda, untuk kita nampak perlu ada cahaya. Contohlah kamu duduk dalam satu bilik yang gelap. Bilik yang tak ada lampu. Kemudian dekat dalam bilik tu ada sebuah meja. Disebabkan bilik itu gelap, tak ada cahaya, jadi kamu takkan nampak meja tersebut. Andai kata kamu duduk dalam bilik tadi, tapi sekarang ni di bawah, di atas meja tadi sudah ada lampu, tapi di kawasan kamu masih tak ada lampu. Maksudnya sudah ada cahaya pada meja. Jadi sekarang ni kamu dah boleh nampak meja disebabkan adanya cahaya pada meja tersebut. Jadi suatu benda tu untuk kita nampak mesti kena ada cahaya. So sebab tu untuk pembiasan untuk tajuk ni kita bincang lebih kepada benda cahaya sebab kita nak tengok kepada benda yang kita boleh lihat. So apa yang dimaksudkan dengan perubahan hal laju? First kali kita tengok gambar ni. Dia bagi substance 1 and substance 2. Substance 1 ni contoh cikgu bagi udara.
substance tu ni contoh cikgu bagi blok kaca. Okey. So berdasarkan kes ni kita akan dapati udara kurang tumpat, okey, manakala blok kaca lebih tumpat ketepatan optik. Okey, sesuatu cahaya apabila dia merambat melalui udara, okey, contohnya halaju dia ada nilai kan, halaju, okey, pada V. Kemudian apabila dia menembusi blok kaca, okay, kita akan dapati kelajuan cahaya apabila menembusi blok kaca akan berkurang. Okay. Sama ada berkurang atau bertambah lah, tapi dekat sini berkurang. Jadi kita nampak dekat situ ada perubahan halaju cahaya. Apabila merambat melalui medium yang berlainan ketumpatan. Okay. Udara ketumpatannya lain dan blok kaca ketumpatannya lain. Jadi apabila satu cahaya merambat melalui medium yang berlainan ketepatan dan juga halaju dia berubah, maka berlakulah ketumpatan. Berlakulah pembiasan. Maaf. Okey. Okey, itu tentang definisi pembiasan. Okey. Kalau kamu diminta untuk melukis gambar rajah sinar. Okey, ini yang kita panggil sebagai gambar rajah sinar. Okey, dalam gambar rajah sinar untuk pembiasan, okay, sebenarnya sama macam pantulan waktu kamu belajar sains tingkatan 1. Okey, syarat dia kalau pantulan mesti ada surface permukaan, okay, tapi kalau untuk pembiasan mesti ada dua medium yang berlainan ketumpatan. Contoh cikgu bagi tadi, udara dengan blok kaca. Okey, kemudian mesti ada sinar tuju. Okay, mesti ada garis normal. Okay, dan juga mesti ada sinar pembiasan. Sinar biasan. Okay, dan apabila adanya sinar tuju, maka akan ada sudut tuju dan sudut biasan. Sudut pembiasan. Sudut tuju kita letakkan simbol sebagai I. Dan sudut biasan kita sebut sebagai R. R kecil. Okay, itu syarat-syarat pembiasan. Mesti kena ada sinar tuju, sinar biasan, garis normal, sudut tuju dan sudut biasan. Okey. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, macam mana kita nak melukis gambar rajah sinar? Okey, satu syarat yang kamu perlu tahu, okey, apabila suatu cahaya, okey, satu cahaya menembusi satu medium yang lebih tumpat, okey, halaju dia akan berkurang. Halaju dia akan berkurang. Contoh cikgu bagi kat sini udara dan blok kaca. Okey, so apabila halaju dia berkurang, okey, kamu boleh baca dengan lebih lanjut dekat dalam buku teks. Ni cikgu simpelkan. Okey, contoh cikgu lukis sinar tuju di sini. Okey, apabila kamu lukis sinar tuju, barulah kamu boleh lukis garis normal. Garis normal mestilah berserenjang dengan permukaan. Okey, berserenjang 90 degrees. Okey, so apabila suatu cahaya menembusi satu medium yang lebih tumpat, okey, halaju dia berkurang, betul? Okey, halaju dia berkurang menyebabkan sinar biasan akan mendekati garis normal. Okey, mendekati garis normal. So kamu akan dapati sudut tuju akan lebih besar daripada sudut biasan. Okey, I akan lebih besar daripada R ataupun R lebih kecil daripada I. Okey, kenapa berlaku begini? Cikgu ulang, disebabkan apabila satu cahaya merambat melalui medium yang ketepatannya lebih tinggi, ketepatan optiknya lebih tinggi, sinar biasan itu akan mendekati normal menyebabkan sudut biasan dia lebih kecil. Okey. Okey, itu cikgu tunjuk contoh tadi apabila dia merambat daripada kawasan yang kurang tumpat kepada kawasan yang
lebih tumpat. Okey, sekarang kita tengok kes satu lagi. Sekiranya kita rambatkan cahaya tadi daripada kawasan yang lebih tumpat kepada kawasan yang kurang tumpat, iaitu udara. Okay, kita start daripada sini. Okey, so ini cikgu punya sinar 7. Bila cikgu dah lukis sinar 7, baru cikgu boleh lukis garis normal. Okey, apabila sinar satu cahaya menembusi medium yang kurang tumpat, hal laju dia akan bertambah. Okey, apabila hal laju dia bertambah, dia menyebabkan sinar biasan akan menjauhi normal. Menjauhi normal. Jadi kamu akan dapati I akan lebih kecil daripada R. Sudut 7 lebih kecil daripada sudut biasan ataupun sudut biasan lebih besar daripada sudut 7. Cikgu ulang. Apabila satu cahaya merambat melalui medium yang kurang tumpat, hal laju dia akan meningkat dan juga maka menyebabkan sinar biasan akan menjauhi garis normal dan menyebabkan sudut biasan lebih besar daripada sudut 7. Itu cara kita fahamkan macam mana kita nak lukis gambar rajah sinar. Okey. Seterusnya kita pergi kepada indeks biasan. Indeks biasan adalah satu kuantiti untuk kita menentukan darjah pembekokan alur cahaya apabila cahaya merambat dari vacuum ke suatu medium. Darjah pembekokan tu maksudnya kita nak tengok berapa banyak. Contoh kalau kita tengok kes dekat sini, udara dengan blok kaca. Kita nak tengok kalau dia nak bengkok, berapa banyak dia nak bengkok, semua itu bergantung kepada indeks biasan. Jadi jika kita tahu indeks biasan, kita tahulah berapa banyak kita nak bengkokkan kita punya sinar biasan tadi. Ayat yang seterusnya, apabila cahaya merambat daripada vacuum ke suatu medium. Disebabkan dekat sini kita nak cari contohlah. Kamu nak cari indeks biasan blok kaca. Jadi dekat medium yang lagi satu ni kita mesti macam letak satu medium yang constant lah, yang malar, iaitu vacuum. Vacuum ni kawasan yang tak ada apa-apa zarah tak ada apa-apa udara, ruang udara. Jadi kita boleh anggap dia punya kita macam malarkan. Jadi kita guna vacuum sebab kita nak tahu blok kaca sahaja. Jadi formula dia adalah N ni adalah simbol kepada indeks biasan. N sama dengan laju dalam vacuum. Laju cahaya dalam vacuum iaitu C. Dan juga laju cahaya dalam medium. Ini bergantung pada medium yang kita nak tengok. Laju macam biasa simbol dia adalah V. C kita akan hafal laju cahaya 3/1008 ms/1 sebab dia hal laju. Walaupun simbol dia C tapi unit dia tetap hal laju lah sebab dia laju cahaya. 3/1008. So itu adalah formula untuk indeks biasan. So senang je kalau kamu diminta untuk kira satu indeks biasan bagi suatu medium, contoh air, minyak ke, kaca ke, kayu ke, kayu tak boleh lah. Apa-apa saja yang kamu nak kira apa dia punya indeks biasan. Kamu hanya perlu masukkan laju cahaya, kita dah hafal 3/1008. Dan laju cahaya, kalau dia beri dalam soalan, masukkan saja dan kita akan dapatlah berapa indeks biasan. So ini contoh-contoh indeks biasan yang sudah dikira. Antaranya vacuum dan udara. Kita anggap dia 1. Minyak zaitun 1.46, perspex 1.50, kaca jenis crown
1.52, kaca jenis flint 1.66 dan juga intan ataupun diamond 2.42. Okey, so itu tentang indeks biasan. Okey, next kita pergi kepada hukum Snell. Okey, hukum Snell adalah hukum yang kita guna untuk kita macam bukan banding lah, kita boleh masukkan dua-dua medium punya indeks biasan. Okey, so kita tengok kat sini, apa kita fahamkan dulu apa itu konsep hukum Snell sebelum kita belajar apa guna dia. Kita tengok dulu hukum Snell lah. Okey, jap sebelum tu. Okey, tentang indeks biasan. Okey, kalau kamu tengok dalam buku teks, muka surat 233, okey, ada file info kat situ. Okey, dia dah bagi tahu dah. Okey, jika ketumpatan optik meningkat, ketumpatan tinggi, contohnya blok kaca, optik tinggi, okey, maka indeks biasan dia pun akan bertambah. Okey, indeks biasan dia pun akan bertambah. Okey. Nilai N sentiasa lebih daripada 1 ataupun sama dengan 1 dan nilai N bergantung kepada panjang gelombang cahaya yang digunakan. Okay, tapi for now yang ni yang penting. Jika ketepatan optik tinggi, maka indeks biasan dia tinggi. Okey, berbalik kepada hukum Snell. Okey, kita fahamkan dulu apa itu hukum Snell. Okey, kamu boleh rujuk buku teks, okay, muka surat 234. Okay, dekat situ dia ada bagi beberapa contoh. Okay, yang pertama air dengan perspex, air dengan kaca film, air dengan intan. Okay, yang cikgu bagi contoh dekat sini air dengan perspex. Okay, so Snell ni adalah saintis. So apa yang saintis Snell ni temui? Okay, dia kata apabila satu indeks biasan medium 1, okay, kalau kita sin theta 1 kan dia, theta 1 ni merujuk kepada kejap sin theta 1. Theta ni siapa punya? Theta 1 merujuk kepada sudut 7 sudut 7. Okey, akan sama dengan indeks biasan medium kedua sin theta 2. Theta 2 kat sini merujuk kepada sinar biasan. Okey, ini kita punya theta 1 dan ini kita punya theta 2. Okey. Okey, so apa yang Snell dapati, jika kita buat macam ni, persamaan macam ni, kita akan dapati nilai dia akan dapat sama. So kamu boleh cuba tekan kalkulator. Okey, N1, okey, air mengikut pada jadual, air ialah 1.33. Okey, sin theta 1 50. Okey, N2 perspex 1.50, sin theta 2 42.8. Okey, kamu akan dapati kedua-dua jawapan akan lebih kurang 1.081. Okey, boleh tekan kalkulator. Okey, so ini apa yang Snell jumpa. So daripada kata penemuan ini, okey, kita boleh ubah formula ini kepada this one. Okey, kita boleh buat. Okey, since n1 sin theta 1 sama dengan n2 sin theta 2. Okey, maka kita boleh kumpulkan n1 per n2. Okey, dan sin theta 2, sin theta 1 bawa pergi dari sini. Sin theta 1. Okey. Okey, n1 per n2 sama dengan sin theta 2 per theta 1. Okey, jika apabila medium 1 ialah udara dan medium 2 tak kisahlah apa-apa. Jika dia kata, tengok dalam buku, apabila medium 1 adalah udara. Okey, apabila medium 1 adalah udara,
Okay, kita tengok balik pada jadual tadi. Okay, medium 1 udara, maksudnya indeks biasan dia adalah 1. So, indeks biasan dia adalah 1. Jadi, medium 1, 1.0. Okay, 1.0. Dan N2 adalah, kita tak tahulah. Okay, sama dengan sin theta 2 per sin theta 1. Okay, sekarang kita terbalikkan. Okay, saya terbalikkan dua-dua side. Okay, kita akan dapati N2 sama dengan sin theta 1 ialah I per sin theta 2 adalah R, dan N adalah N2 kita boleh denotekan sebagai N medium. N apa yang kita nak cari. Contoh medium, blok kaca ke, minyak ke, dan sebagainya. Okay, dengan syarat medium 1 mestilah udara. Medium 1 mesti udara. Okay, itu adalah tentang hukum Snell. Okay. So, ataupun senang, ini adalah dia punya akhir lah yang cikgu tadi tunjuk dia punya macam mana kita dapat formula ni disebabkan penemuan Snell, iaitu jika N1 ni adalah udara, okay, kita sin theta kan dia, kita akan dapati jumlah dia adalah sama. Okay, so kita dapatlah formula ini. Okay. Untuk subtopik yang terakhir, okey, dalam nyata dan dalam ketara. Okey, dalam nyata dalam ketara ni, kamu kena tahu cara melukis gambar rajah sinar dengan betul. Okey, so ingat lagi yang gambar straw tadi. So sekarang ni kita nak buktikan, okay, dengan menggunakan gambar rajah sinar, macam mana situasi macam straw tadi boleh terjadi. Okay, kita ambil kes mudah. Okey, kita ambil kes mudah. Image ikan. Okey, ini adalah ikan yang sebenar. Okey. So, pernah tak kamu tengok gambar air duit shilling, okay, dalam air? Okey. Kedudukan objek dengan kedudukan apa yang duit shilling yang kamu nampak tu berbeza kan? Okey, so kenapa jadi macam tu? Okey, kita boleh buktikan dengan kita lukis gambar rajah sinar. Okey, cuba tengok. Okey, ini contoh mata pemerhati. Okey, ingat lagi cikgu cerita pasal meja tadi. Okey, kalau satu cahaya tu berada pada objek tersebut, baru kita boleh nampak objek tersebut kan. Okey, jadi for this case kita nak tengok ikan. Jadi syarat dia mesti ada cahaya pada ikan lah. Jadi cahaya tu datang daripada ikan. Faham Sebab kalau tak ada cahaya kat ikan, kita tak boleh nampak ikan. Jadi cahaya tu mesti datang daripada ikan. Okey, so cikgu dah buat sinar. Cikgu buat garis normal. Okey, ikan duduk dalam air betul? Okey, ini udara. Jadi udara kurang tumpat, dia akan menjauhi normal. Okey, menjauhi normal. Okey, so bila dia menjauhi normal, okey, so kamu dah dapat dah. Ini sudut 7, ini sudut 7. Ini sudut biasan. Okay, kemudian apa yang kita buat? Kita ekstrapolasikan garisan ni. Okay, letak pembaris, garis straight. So sini image ikan yang kamu nampak. Okay, nampak tak? Jadi sebab itulah kenapa straw kita nampak macam sengit tadi sikit. Disebabkan berlaku pembiasan tu kita buktikan. Okay, gambar rajah image yang kita nampak daripada atas ialah di sini. Walaupun sebenarnya ikan berada di sini. Okay, cikgu tunjuk contoh lagi satu. Okay, contoh kamu nak tengok duit shilling.
Okey, ini adalah duit shilling yang sebenar. Okey, ni kamu mata pemerhati ya. Okey, cahaya datang daripada objek, merambat. Okey, ini contoh duit shilling duduk dalam air. Okey, dah dapat sinar tuju, lukis garis normal. Kemudian menjauhi normal ya, menjauhi normal. Okey. Contoh mata kamu kat sini lah. Okey, lepas tu ambil pembaris, ekstrapolasikan garisan ini. So, kamu akan dapati ini adalah objek yang baru. Image yang kamu nampak. Image. Okey, jadi disebabkan inilah yang dipanggil ada dalam nyata dan dalam ketara. Okey, so kedalaman daripada permukaan air kepada objek kita sebut sebagai dalam nyata, iaitu simbol dia capital H, H besar. Okey. Kedalaman daripada permukaan dengan image kita sebut sebagai dalam ketara ataupun simbol dia adalah H kecil. Okey, dalam nyata dan dalam ketara. Okey. Okey, itu satu contoh. Okey, cikgu tunjuk contoh lagi satu. Okey, ini adalah kamu. Okey, kawan kamu menyelam dalam air. Okey, ingat sekarang ni cikgu punya keadaan ialah cikgu nak apakah orang yang menyelam dalam air ni nampak. Nampak kamu di mana. Okey, jadi kamu kena tahulah sebab orang ni yang nak tengok, jadi objeknya adalah kamu. Okey, jadi cahaya datang daripada kamulah. Okey, lukis garis normal. Okey, ini adalah udara kan? Okey, udara, sini adalah air. Okey, jadi apabila merambat melalui medium yang lebih tumpat, maka dia mendekati normal. Okey, lepas tu ambil pembaris. Garis. Okey, jadi kawan kamu akan nampak kamu dekat sini, sedikit ke atas. So, ini kamu punya dalam nyata. Okey, dan ini kamu punya dalam ketara. Okey. Okey, so itu cikgu dah tunjuk dua-dua kes. Satu merambat daripada kawasan tumpat kepada kurang tumpat, satu lagi daripada kawasan kurang tumpat kepada kawasan tumpat. Okey, daripada keadaan ini, kita boleh buat satu lagi formula indeks biasan, iaitu dalam nyata bahagi dalam ketara. Okey, ataupun H besar over H kecil. Okey, so ini satu lagi formula indeks biasan yang kita tahulah. Satu, N yang pertama tadi. Okey, iaitu laju cahaya bahagi dengan laju cahaya dalam medium. Yang kedua, hukum Snell. Dan yang ketiga, dalam nyata bahagi dengan dalam ketara. Okey. So, itu tentang pembiasan cahaya. Okey, so kerja rumah, cikgu nak lepas habis tengok video ini, tolong lukis dua kes gambar rajah sinar mengikut pilihan kamu. Kamu boleh guna keadaan macam medium yang cikgu guna, udara dengan air. Tapi cikgu nak objek yang kamu lukis tu mestilah objek yang berbeza daripada cikgu. Okey, so tu saja untuk pembiasan cahaya.